Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel guys. So pada hari ni, malam anchor kali ni aku akan kongsi sedikit berkenaan dengan kisah seram yang aku alami. Dan juga aku nak kasih tips sikit lah macam mana korang nak create content. Tak kisah content apa, bukan spesifik untuk cerita seram sahaja. Tapi sebelum kita mula, macam biasa guys, aku nak korang baca ayat pelindung supaya sepanjang aku bercerita tak ada sebarang gangguan apa-apa yang korang terkena guys. Alright, kita terus dalam malam anchor. Aku dapat banyak gila soalan berkenaan dengan abang macam mana nak create content. Saya nak jadi content creator tapi macam mana, saya tak ada keyakinan apa semua. Tak kisahlah platform apa sahaja yang korang nak buat content, sama ada TikTok ke, Facebook ataupun YouTube. Yang paling penting adalah korang kena mula. Sebab kalau tak mula, tak kisahlah apa sahaja alasan korang, benda tak akan jadi. Yang paling utama adalah niat korang buat konten. Apa niat korang? Kalau korang sekadar kejar view, korang kejar duit, aku rasa korang akan stop setengah jalan. Dan aku percaya ramai gila orang yang stop setengah jalan sebabkan diorang kejar benda-benda ni. Korang kenalah ada minat dan korang kenalah buat untuk diri korang. Korang kena tanya diri korang, konten apa yang korang buat janji korang terhibur, barulah orang lain boleh turut terhibur dengan konten yang korang buat. Okay? So tak kisahlah apa saja alasan, tak ada kamera ke apa, aku percaya semua ada phone dan masing-masing phone ada kamera. Itu pun dah boleh mula guys. Makin lama korang akan belajar macam mana nak buat konten yang lebih menarik. Kita teruskan cerita seram yang pertama pada malam ini. Kejadian yang aku nak kongsi dengan korang berlaku sewaktu aku baru sahaja pindah ke kondo ataupun apartment yang aku stay sekarang ni daripada rumah kajang. Sebab rumah kajang time tu gangguan dah teramat teruk. Jadi aku satu keluarga decide untuk pindah duduk rumah yang bukan landed tetapi orang cakap duduk atas langit ataupun rumah bertingkat. Jadi kalau rumah bertingkat, aku nasihatkan siapa yang rumah dia bertingkat, yang ada lift ataupun kena naik tangga, aku nasihat awal-awal, kalau tak nak dengar, tak payah dengar. Maybe kalau nak dengar pun siang ke kan. Janganlah tiba-tiba kau dengar kat tempat kerja, sekali kau nak balik je kan kau nak kena naik lift. Sebab kejadian yang aku nak kongsi dengan korang ni berlaku di dalam lift. Malam tu aku agak lapar sebab aku biasanya akan makan lambat dalam pukul 9 ke 10 aku baru nak dinner. Sebab aku akan tidur lambat. So kalau orang tidur lambat, aku rasa faham benda ni. Kau layan YouTube lah sambil tu kau nak makan. Jadi aku decide untuk pergi ke salah sebuah fast food lah untuk beli makanan. Sewaktu aku nak turun, time tu aku ingat lagi dah pukul 9 lebih dan nak ke 10 macam tu. Daripada tingkat 10 aku naik lift untuk turun ke basement untuk naik kereta. Jadi time aku nak pergi tu lagi, aku dah rasa satu benda yang pelik. Sebab kebiasaannya kalau aku turun, tempat yang aku stay, apartment yang aku stay ni, jarang gila aku nak terserempak dengan orang. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi maybe timing yang berbeza. So aku pun decide daripada tingkat 10 aku nak turun ke bawah. Aku pun tekanlah B. Sekali bila tengah turun tu, aku terperasan, and aku yakin time tu aku tekan B, aku tak ada tekan button lain. Tapi aku perasan tingkat 7, butang tingkat 7 menyala. Dan macam biasa lah, bila menyala aku buat tak tahu. Tapi yang aku yakin adalah bila button tingkat 7 tu menyala, bermaksud sampai je tingkat 7 lift akan terbuka. Jadi bila lift terbuka, kebiasaannya, aku tak tahu korang, tapi kebiasaannya aku, kalau lift terbuka aku akan ke belakang, rapat gila ke dinding lift belakang tu, aku akan duduk dekat bucu and tunggulah kalau ada orang nak masuk ke. And tak guys, pintu lift tu terbuka dalam 5 saat, tak ada siapa yang masuk dan pintu lift pun tertutup balik. Jadi time tu aku tak fikir apa, aku pun decide okey lah, tak apalah. Sampai ke basement, aku naik kereta dan aku pun pergilah beli dinner macam biasa, beli makanan kan. Lepas je aku beli makanan, aku balik ke apartment aku untuk naik ke tingkat 10. Tapi malangnya malam tu adalah salah satu malam yang aku menyesal gila keluar. Aku tak nak cakap ada benda yang daripada Kajang ikut aku dekat Kajang ke
tempat ataupun rumah baru aku. Tapi aku rasa ini adalah gangguan sebabkan aku senang nampak dulu. Jadi benda tu senang tertarik dekat orang-orang macam aku. Aku pun tak tahu apa hal. Bila aku balik daripada basement, aku tekan tingkat 10 untuk naik. Jadi guys, dalam perjalanan lift tu daripada basement ke tingkat 1, ke tingkat 2 dan tingkat seterusnya. Suspend guys, suspend. Untuk sampai ke tingkat 10 tu, aku dah selain dah. Lift aku berhenti di tingkat 4 dan pintu lift pun terbuka. Pintu lift lah, bunyi lah tu. Pintu lift terbuka kat tingkat 4. Jadi aku pun pegang barang aku ni, makanan aku macam biasalah. Trademark, okey, duduk dekat bucu lift. Bila terbuka 5 saat, tak ada siapa masuk. Dia pun tutup balik. Daripada tingkat 4 naik ke tingkat 5. Dia berhenti lagi sekali guys. Dia berhenti lagi sekali dan lift terbuka di tingkat 5 pula. Time tu aku dah pandang ke bawah. Aku dah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Aku dah istighfar. 5 saat dia tutup balik. Bila dia tutup je balik, aku dalam hati ni aku berharap sangat, tolonglah jangan buka dah. Tolonglah jangan buka dah. Tak pernah lagi aku alami benda ni. Kadang lift macam terbuka ataupun tertutup sekali-sekala tu, itu adalah kebiasaan. Tapi malam tu 2 tingkat dia buka pintu. Daripada tingkat 5 naik ke tingkat 6. Dan ini yang menyeramkan. Bila berhenti lagi sekali dekat tingkat 6, lift pun terbuka lagi sekali. Time tu lagilah kuat aku istighfar. Aku macam Astaghfirullahalazim. Aku harap tolonglah jangan ada benda yang tertiba. Pap! Jelma depan lift. Kalau tak aku rasa that's it lah. Memang hitam pukang lah. Tapi bila dia terbuka dekat tingkat 6, bila terbuka dekat tingkat 6 je guys, sebelum dia tertutup balik, aku dengar ada suara budak kecil. Aku ingat lagi suara budak kecil, tapi macam suara berdua, macam 2 orang budak kecil gelak. Hui. Time tu aku dah Astaghfirullahalazim. Aku jerit. Lift tu dah nak tutup. Pom, aku tahan dengan makanan, kau bayang. Aku lari keluar. Aku decide untuk naik tangga sebab bagi aku that's it, tak boleh belah. And bunyi gelak tu, dia macam budak kecil gelak yang clear gila. So aku tak tahu, boleh jadi prank, boleh jadi maybe ada budak nakal yang jenis tekan-tekan lift. Tapi aku fikir balik, budak dah pukul 10 lebih, siapa yang nak, budak ada pula masa nak tekan satu-satu daripada tingkat ke tingkat kan. So aku lari keluar daripada tingkat 6. Aku decide untuk lari naik tangga, kau bayang, dengan makanan semua. Yang menakutkan sebab aku boleh dengar ada bunyi tapak kaki yang follow aku naik. So setiap kali aku pijak, contoh macam tu, aku boleh dengar kat belakang aku tak 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 tak, ada tapak kaki follow. Time tu aku baca apa ayat yang aku tahu. Aku naik, air semua dah tumpah-tumpah sikit. Aku naik sampai tingkat 10. Pom, aku tutup pintu. Aku rasa selamat. Ayah aku nampak, ayah aku tengok aku, apa hal ni? Berpeluh-peluh semua kan. Ayah aku gelak-gelak. So aku cakap, oh tak ada. Just lift buat hal lah, rosak, lift rosak. Aku just cakap macam tu kat ayah aku. Alhamdulillah benda tu tak ikut aku balik. Aku masuk dalam bilik pun, aku tenangkan diri aku sebab aku nervous gila. Aku nervous gila sebab kan aku bajet dekat sini, bila aku dah pindah aku dah takkan kena gangguan dah. Rupanya aku tak expect masih ada lagi gangguan main kacau-kacau aku sewaktu naik lift. Jadi itulah pengalaman aku di rumah yang aku dah pindah ni. Itu adalah permulaan gangguan yang berlaku dekat sini. Dan ada lagi susulan dia yang aku akan kongsi dengan korang, jangan risau. So aku harap korang terhibur dengan perkongsian aku. InsyaAllah jangan taksub, anggap sahajalah ini hanyalah cerita dongeng ataupun cerita sekadar hiburan malam kita. Okay guys, jumpa lagi dalam malam seram yang akan datang guys. Thank you.